Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua pelajar tingkatan 4 Bestari dan juga 4 Wawasan untuk tahun 2021. Jadi hari ini ialah hari Selasa, 16 Mac. Okay. Waktu matematik kita pada pagi ini ialah pukul 11 hingga pukul 12, 1 jam. Tetapi minggu ini cikgu mungkin tidak dapat ber-Google Meet dengan anda, jadi anda perlu ataupun dikendaki menonton video ini, lepas itu menyiapkan semua kerja rumah yang disuruh, kemudian ambil gambar dan hantar ke dalam kumpulan ataupun grup matematik masing-masing. Okey, bab 3 minggu lepas kita telah mula bab 3 penaklukan logik. Di bawah penaklukan logik kita ada dua bahagian besar. Yang pertama ialah pernyataan dan yang kedua ialah hujah. So kita ulang kaji balik sikit. So apa itu pernyataan? Pernyataan ialah suatu ayat yang boleh ditentukan sama ada benar atau palsu, tetapi bukan kedua-duanya. Maksudnya dalam satu ayat itu kalau kita boleh tentukan dia benar ataupun kita boleh tentukan dia palsu, maka ia merupakan pernyataan. Kalau kita tidak boleh tentukan pernyataan itu, tidak boleh tentukan ayat itu benar atau palsu, maka ia bukan pernyataan. Pernyataan atau bukan pernyataan lah. Okey, so ayat tanya, ayat seruan, ayat perintah bukan pernyataan. Dan contoh satu telah pun kita bincangkan minggu lepas. Contoh dua pun telah kita bincang. Lepas itu muka surat seterusnya, muka surat 3 kita telah bincang juga pengkuantiti. Kita ada dua pengkuantiti. Yang pertama ialah semua, yang kedua ialah sebilangan. Semua maksudnya setiap objek, setiap nilai. Sebilangan maksudnya beberapa daripada keseluruhan. Okey. Lepas itu kita juga telah belajar yang ketiga penafian. Penafian maksudnya ialah jadi bukan, ia jadi tidak. Penafian. Kemudian kita juga nombor 4 ada pernyataan majmuk. Pernyataan majmuk adalah gabungan daripada dua pernyataan, iaitu kita guna perkataan dan atau. Dan atau. Dan pada masa itu, cikgu telah bincangkan apabila kita buat gabungan dua pernyataan, nilai kebenaran untuk majmuk itu kita perlu berdasarkan jadual inilah. Kalau pernyataan P benar, Q benar, maka P dan Q benar. P atau Q pun benar. Jadi kita tengok dan hari itu, kita kata, kalau guna dan, mesti dua-dua pernyataan itu benar, barulah dia benar. Yang lain semua palsu. Dua-dua palsu memang palsu. Salah satu benar, salah satu palsu pun palsu. So untuk dan ini kita hanya ada satu benar, yang lain semua palsu. Di mana benar itu mesti dua-dua pernyataan P dan Q benar lah. Sebaliknya untuk atau, pernyataan majmuk atau, salah satu benar sudah boleh dikira benar. Dua-dua benar memang benar lah. Kecuali dua-dua palsu baru dia palsu. So di sini dia ada 3 benar, 1 palsu. Sebaliknya tadi kalau guna dan, 1 benar, 3 palsu kan. Okey. Yang ini telah pun kita bincang contoh nilai kebenaran semua sudah. Lepas itu nota nombor 5 yang kita belajar dalam bab ini ialah implikasi. So kita ada dua jenis implikasi masa itu. Yang pertama ialah jika P maka Q. P itu ialah enterjadian ataupun sebab. Enterjadian ataupun sebab. Kemudian Q ialah akibat. Sebab akibat. Jika maka. Kemudian kita ada satu lagi implikasi yang berbentuk P jika dan hanya jika Q. P jika dan hanya jika Q kita boleh pecah jadi dua implikasi jika maka. Iaitu jika P maka Q. Dan satu lagi jika Q maka P. Dan kita telah pun bincang contoh 8 kalau tak silap saya. Kita tengok contoh 8B. Okey, enterjadian dia punca kuasa 2, 9 tambah K sama dengan 12. Akibat dia K sama dengan 9. Jadi jawapan ialah jika punca kuasa 2, 9 tambah K sama dengan 12, maka K sama dengan 9. Kita guna jika
maka. Kemudian untuk C pun sama, jika N lebih kecil daripada negatif 5, maka N tolak 5 lebih besar daripada 2N, titik. Kemudian untuk D, jika P dan Q ialah nombor genap, maka hasil tambah P dan Q ialah nombor genap. Yang saya rasa belum kita buat masa itu ialah contoh 9, iaitu kita cuba ceraikan. Anda diberi implikasi, jika maka lepas itu anda kena tulis balik dua pernyataan, iaitu enterjadian dan akibat. So, contohnya soalan A ini, jika 2M tolak 3 sama dengan 1, maka M sama dengan 2. So, kita buang jika maka. So, enterjadian dia tepang itu sebab dia 2M tolak 3 sama dengan 1. Kemudian akibat dia M sama dengan 2. Itu jawapan dia. Kemudian untuk bahagian B, jika negatif A kuasa 3 sama dengan negatif 8, maka A ialah integer positif. So, kita buang jika maka, kita dapat untuk enterjadian negatif A kuasa 3 sama dengan negatif 8. Kemudian akibat dia A ialah integer positif. Contoh 9, lengkapkan. Lepas itu kita pergi ke contoh 10. Contoh 10. Okey, bina satu pernyataan dalam bentuk jika dan hanya jika bagi setiap pasangan implikasi yang berikut. Okey, kita tengok A. Implikasi 1. Jika A tambah B sama dengan 2, maka A tambah B lebih besar daripada 0. Implikasi 2, kita terbalikkan implikasi 1 lah, depan belakang terbalik. Tapi masih guna jika maka, itu ialah implikasi 2. Jika A tambah B lebih besar daripada 0, maka A tambah B sama dengan 2. Ini implikasi yang kedua. Dan bagaimana daripada dua implikasi ini kita nak gabung menjadi jika dan hanya jika. Okey, kita ambil yang implikasi 1 punya depan. A tambah B sama dengan 2. Jika dan hanya jika A tambah B lebih daripada 0. Itu jawapan dia. Untuk yang A, contoh 10A. Boleh nampak kan? Saya besarkan sikit. Alright, ini dia. Kemudian untuk B, jika suatu garis lurus mempunyai kecerunan positif, maka kecerunannya lebih besar daripada 0. Jadi implikasi 2 terbalikkan, jika, yang belakang dulu, jika kecerunannya lebih besar daripada 0, maka suatu garis lurus mempunyai kecerunan positif. Nah, apabila kita nak tulis jika dan hanya jika, suatu garis lurus mempunyai kecerunan positif, jika dan hanya jika kecerunannya lebih besar daripada 0. Senang saja kalau awak dapat tangkap dia punya itu konsep lah. Tidak susah di sini. Kemudian untuk C, implikasi 1, jika A tambah B sama dengan 180 darjah, maka A dan B ialah sudut pengenap. Untuk implikasi 2, jika A dan B ialah sudut pengenap, maka A tambah B sama dengan 180 darjah. Okey, jika dan hanya jika A tambah B sama dengan 180 darjah, jika dan hanya jika A dan B ialah sudut pengenap. Senang, sudut pengenap. So, lengkapkan juga contoh 10 ini. So, untuk implikasi kita ada dua. Satu ialah jika maka, satu lagi jika dan hanya jika. So, kalau jika dan hanya jika, kita boleh, jika dan hanya jika punya implikasi membolehkan kita tulis dua implikasi, iaitu implikasi 1, implikasi 2. Implikasi 1, jika P maka Q. Implikasi 2, jika Q maka P. PQ terbalik. Tapi masih guna jika maka. Kemudian untuk contoh 11, kenal pasti dua implikasi bagi setiap pernyataan gabungan yang berikut. Dua implikasi. So, anda diberikan jika dan hanya jika. Contoh yang pertama, H sama dengan negatif 1 jika dan hanya jika H kuasa 3 sama dengan negatif 1. Jadi, jika dan hanya jika kita potong. Buang dia, potong. So, kita tulis, jika H sama dengan negatif 1, maka H kuasa 3 sama dengan negatif 1. Kemudian implikasi 2 kita terbalikkan, yang belakang pergi depan pergi belakang, tapi masih guna jika maka. Jika H kuasa 3 sama dengan negatif 1, maka H sama dengan negatif 1.
Okey, senang kan? Okey, B, J sama dengan 7 cm jika dan hanya jika 2 pi J sama dengan 44. Jadi implikasi 1, jika J sama dengan 7 cm, koma, maka 2 pi J sama dengan 44. Kita guna jika maka. Untuk implikasi 2, kita terbalikkan. Jika 2 pi J sama dengan 44, koma, maka J sama dengan 7 cm. Kemudian untuk C, 8 ialah nombor genap jika dan hanya jika 8 boleh dibahagi tepat dengan 2. Jadi implikasi 1, jika 8 ialah nombor genap, maka 8 boleh dibahagi tepat dengan 2. Untuk implikasi 2, kita terbalikkan. Jika 8 boleh dibahagi tepat dengan 2, maka 8 ialah nombor genap. Terbalikkan. Nombor genap. Boleh? Senang saja kan? Okey, jadi pagi ini kita bincang implikasi sahaja. Implikasi sahaja. Nombor 6 ini nanti awak boleh baca dululah. So hari ini kita ada 1 jam. Jadi anda perlu ambil gambar untuk muka surat 4 dan 5. Muka surat 4 dan 5. Untuk anda hantar kepada saya. Ataupun jangan 4 dan 5 lah. Kita ambil jawapan untuk contoh 10 dan contoh 11. Ambil 2 gambar. Contoh 10, contoh 11. Satu murid 2 gambar. Kemudian hantar ke dalam grup matematik masing-masing. Kemudian oleh sebab kita hanya sedikit kan sudah siap. Jadi saya bagi kerja rumah di dalam buku teks. So awak tunggu saya sekejap. Buku teks. Okey. Okey, kalau anda ada buku teks, anda boleh keluarkan. Sekejap. So, anda buka ke muka surat muka surat 69. 69 sudah atau belum? Sekejap belum lagi. Jangan bagi 69. So latihan anda untuk ataupun kerja rumah awak untuk pagi ini, muka surat 65. Muka surat 65, saya besarkan sikit, 65. Saya cuba present dulu. Buku teks. Kalau you tak ada buku teks pun tidak apa. Awak boleh tengok apa yang saya tunjukkan di sini. Sekarang awak tunjukkan. Ada nampak? Boleh nampak kan? Okey. So anda pergi ke muka surat 65. 65 buku teks. Praktiskan diri Praktiskan diri 3.1D. 3.1D Tidak perlu saling soalan. Terus jawab. Contohnya soalan 1. Dia bagi kita kejadian, dia bagi kita akibat. Dia suruh kita bentuk implikasi jika P maka Q. So saya bagi contoh, awak terus pergi nanti you tulis dalam buku latihan, praktiskan diri 3.1D, tarikh hari ini 16 Mac 2021, hari Selasa. Kemudian soalan 1. 1A. Jawapan dia jika X sama dengan 3, maka X kuasa 4 sama dengan 81. Buat macam ini. Terus beri jawapan. Tidak perlu menyaling soalan. Okey, ini untuk soalan 1. Kemudian untuk soalan 2, tentukan kejadian dan akibat. Sekarang dia bagi
implikasi. Jika maka dia bagi. Contohnya 2A ya. Jika X ialah nombor genap, maka X kuasa 2 ialah nombor genap. Jadi bagaimana tulis end kejadian, bagaimana tulis akibat. Jadi soalan 2 ini sama juga, tak perlu salin soalan. You pergi nanti jawab 2A. Okey, end kejadian. X 2 titik. End kejadian 2 titik. X ialah nombor genap. Akibat 2 titik. X kuasa 2 ialah nombor genap. Itulah. Tulis end kejadian dan akibat. Tulis end kejadian dan akibat. Soalan 1 dan soalan 2. Saya rasa tidak banyaklah. Ini 2 soalan saja. ABCD ya. Sekelip mata boleh siap. So itu latihan yang perlu awak buat dalam buku latihan, dan hantar juga gambar. Satu gambar. Kalau boleh buat dalam satu muka surat, ambil satu gambar. Jadi semua keseluruhannya semua ada 3 gambar. 3 gambar. Contoh 10, contoh 11 dan latihan 3.1D soalan 1 2. So satu orang murid 3 gambar perlu dihantar. Okey, so itu sahaja untuk pagi ini. Kita jumpa lagi pada esok. Sekian, terima kasih.